أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، ربي يسر ولا تعسر، وبالخير يا كريم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Sebelum kita mulakan kuliah kita pada pagi yang mulia ini, mari sama-sama kita mulakan kuliah kita dengan membaca kitab Al-Fatihah serta kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, sahabat baginda, keluarga baginda, dan tidak lupa juga kepada semua arwah yang telah pergi mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih lagi boleh bernafas, masih lagi boleh bersahur, masih lagi boleh berbuka dan juga boleh berpuasa pada pagi ini. Alhamdulillah, dan masih lagi kita dikurniakan nikmat iman dan juga Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, antara nikmat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman dan juga Islam. Kerana Islam adalah agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan Islam, seorang hamba itu boleh percaya dan boleh bahagia di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah agama Islam. Jadi marilah sama-sama kita meningkatkan lagi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan tuan-puan, hidup kita pada pagi yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipermudahkan segala urusan kita pada pagi yang mulia ini. Dan tidak terlambat lagi untuk saya nak mengucapkan selamat pagi kepada semua yang mungkin ada di antara kita yang sedang sibuk untuk menyiapkan anak untuk pergi sekolah. Mungkin ada juga di antara kita yang sedang sibuk untuk menyiapkan diri untuk pergi ke kerja, dan mungkin ada di antara kita yang ada di dalam kereta, ya, sedang dalam perjalanan untuk pergi menuju ke tempat kerja. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita pada pagi yang mulia ini dan dipermudahkan segala urusan kita pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini, ya, hari ini kita sudah memasuki fasa yang kedua daripada 3 fasa dalam bulan Ramadan, yakni 10 malam yang kedua, ya, dalam bulan Ramadan, yang sebagaimana ulama mengatakan dikatakan berlakunya nuzul Quran, ya, nuzul Quran pada 17 Ramadan. Mungkin semalam ataupun kemarin, ya, berlakunya nuzul Quran. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita akan membincangkan tajuk, ya, kita akan membincangkan tajuk berkenaan dengan nuzul Quran yang berkaitan dengan Al-Quran.
berkaitan dengan bagaimana Al-Quran ini diturunkan, kepada siapa Al-Quran ini diturunkan dan ditujukan kepada siapa. Juga kita akan bincangkan berkaitan dengan Al-Quran, tujuan Al-Quran diturunkan, mengapa Al-Quran ini diturunkan, ya, dan keistimewaan Al-Quran apa keistimewaan Al-Quran yang kita akan pelajari pada pagi yang mulia ini. Juga kita akan membincangkan tentang fakta-fakta yang menarik di dalam Al-Quran, juga kisah-kisah yang menarik di dalam Al-Quran, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Ya. Sebagaimana patah Melayu mengatakan bahawa tak kenal maka tak cinta. Ya, tak kenal maka tak cinta. Jadi bagaimana kita nak memupuk dalam diri kita, ya, tentang cintakan Al-Quran, ya, sedangkan kita tak tahu berkenaan dengan Al-Quran. Jadi tak kenal maka tak cinta. Jadi hari ini, ya, kita akan bincangkan tentang Al-Quran dan bagaimana, ya, keistimewaan Al-Quran, dan insya-Allah bila kita tahu tentang keistimewaan Al-Quran ini, maka kita akan jatuh cinta kepada Al-Quran, insya-Allah. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Al-Quran ini diturunkan? Ya, bila disebut bagaimana Al-Quran ini diturunkan, sebagaimana Nabi kata, nazal Al-Quran ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil lughatil arabiyyah huwa lughatul jannah. Yang ini diturunkan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, yang ini bahasa syurga. Bahasa syurga. Perkataan nuzul ini, tuan-puan, ya, daripada perkataan bahasa Arab, nazala. Ya, nazala ini bermaksud apa? Berasal daripada perkataan yang ini, nazala ini bermaksud apa? Dia telah diturunkan. Apa itu dia? Dia ni bermaksud kepada siapa? Ganti kepada siapa? Al-Quran. Nazala Al-Quran. Ya, Al-Quran ini telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Yang ini bahasa syurga. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Yakni mafhumnya, dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepadamu, yakni wahai Muhammad, ya, kepada kita kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran. Maksudnya apa? Yakni dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mengajarkan kepada kita, yakni kitab suci Al-Quran dengan mengandungi kebenaran. Maksudnya apa, tuan-puan? Setiap apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya adalah benar-benar belaka. Ya, semua adalah benar-benar belaka. Kemudian kita pergi kepada mengapa Al-Quran ini diturunkan. Yakni tujuan Al-Quran diturunkan sebab apa, tuan-puan? Tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah yang pertama untuk apa? Untuk kita tadabbur isi kandungan Al-Quran. Ya, untuk kita tadabbur isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah As-Sad ayat yang ke-29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Ya, surah As-Sad ayat 29, mafhumnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, ya, yakni Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, dan juga kepada umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah, ya, dan banyak manfaat untuk orang yang berakal sempurna, supaya mereka beringat dan mengambil iktibar. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada Nabi dan kepada siapa? Dan juga kepada umatmu wahai Muhammad, dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni Allah kata apa? Al-Quran ini, tuan-puan, banyak faedah dia, banyak faedah dan banyak manfaat apabila kita menggunakan Al-Quran, bila kita mempelajari Al-Quran, apabila kita membaca Al-Quran. Ya.
Dan Allah kata apa? Al-Quran ini akan memberi manfaat kepada orang yang mengambil manfaat daripada Al-Quran. Maksud kat sini Al-Quran juga memberi iktibar kepada kita, memberi manfaat kepada kita. Ya, sebagaimana kata Syekh Asy-Syahrawi menyatakan bahawa kalimah al-mubarak, kalimah mubarak daripada perkataan daripada ayat surah As-Sad ayat 29 ni, ilaika mubarak. Perkataan mubarak ini datang daripada perkataan mubarak ini daripada perkataan bahasa Arab iaitu barakah, ataupun kita sebut sebagai berkat. Berkatnya Al-Quran ini, berkatnya Al-Quran ini. Kalau kita berbalik-balik kepada dalam kehidupan kita, perkataan berkat ini apa? Berkat ini bermaksud apa, tuan-puan? Berkat ini bermaksud walaupun dia sedikit tetapi bermanfaat, dan kebaikannya jauh lebih baik dari apa yang kita gambarkan. Maksud kat sini dalam ayat Quran ini perkataan ilaikal mubarak. Mubarak ini maksudnya apa? Sedikit tetapi bermanfaat. Maksudnya apa? Bila mana kita baca Al-Quran, walaupun sedikit tetapi memberi manfaat yang banyak kepada kita. Ini maksudnya. Bila kita sebut perkataan mubarak lagi, tuan-puan, mubarak ini ataupun bila kita sebut perkataan berkat. Berkat bila kita nak aplikasikan dalam kehidupan kita, berkat ini apa? Berkat ini sedikit tetapi dia mencukupi, sedikit tetapi memberi kebaikan yang banyak dan bermanfaat kepada kita. Sebagai contoh, kita aplikasikan dalam kehidupan kita bila disebut tentang berkat, barakah, barakah. Ini apa? Walaupun bila sebut tentang berkat ni, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, berkat ni bermaksud sedikit tetapi memberi manfaat yang banyak dalam kehidupan. Sebagai contoh, kita pergi bekerja dan kita bawa balik bulan-bulan kita dapat gaji kita itu berkat. Bila dia sebut berkat kat sini, Nabi kata apa? Bila dia sebut berkat di sini adalah bila mana gaji yang kita bawa balik, yang kita bawa pulang untuk bagi anak bini kita makan, keluarga kita makan, gaji ini dia menjadi gaji yang berkat, rezeki yang berkat. Bila mana dia sebut berkat ini apa? Dia sedikit tetapi mencukupi. Sebagai contoh, berkat lagi apa? Bila mana disebut tentang berkat ini, kita tengok, walaupun gaji kita tak banyak macam orang lain, tapi anak kita menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, anak kita jadi orang, kemudian suami kita jadi suami yang baik, isteri kita jadi isteri yang baik, isteri yang dengar kata, isteri yang dengar kata, isteri yang menyejuk hati suami dan sebagainya. Kemudian bila nak sebut lagi tentang berkat ini apa, tuan-puan? Berkat ini, dikatakan rezeki yang berkat ini apa? Sebagai contoh, walaupun gaji kita tak banyak macam orang lain, tetapi contohnya kereta kita ni tak ada masalah. Walaupun kereta kita ni biasa-biasa sahaja, tapi kereta kita ni tak ada masalah, tak rosak, okey je. Maksudnya tak perlu keluarkan duit yang banyak untuk nak baiki kereta. Ini di antara tanda-tanda rezeki yang berkat. Di antara tanda-tanda rezeki yang berkat. Kemudian apa lagi? Kemudian kesihatan tubuh badan kita sihat, anak-anak kita sihat, suami kita sihat, isteri kita sihat. Kemudian apa lagi? Tanda rezeki yang berkat ni apa? Doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta pada Allah, ya Allah, jadikanlah keluarga aku keluarga yang bahagia. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga aku rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Kita doa pada Allah dan Allah memberikan apa yang kita doakan. Itu di antara tanda-tanda rezeki kita yang berkat. Kemudian kita tengok apa lagi? Kemudian kita tengok peti ais rumah kita tak rosak, elok je walaupun peti ais biasa-biasa je. Kemudian makanan yang kita makan menjadi berkat, rezeki yang kita makan menjadi berkat. Walaupun makanan yang kita makan tak macam orang lain, tak adalah makan macam orang lain, makan yang mahal-mahal, makan dekat hotel dan sebagainya, kan? Tapi rezeki kita ni berkat, keluarga kita ni bahagia. Itu maksudnya rezeki yang berkat, rezeki yang barakah yang kita bawa balik kepada keluarga. Sebab itu bila mana kita pergi bekerja, tuan-puan, bila kita pergi bekerja, jadikan keberkatan dalam hidup kita ni menjadi satu panduan. Sebagai contoh, bila kita pergi bekerja, kerja dengan bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab rezeki yang kita nak bawa balik jumpa keluarga kita, rezeki yang kita nak bawa balik bagi anak bini kita makan, ini yang akan menjadi darah daging dalam tubuh badan kita. Dia akan menjadi darah daging dalam tubuh badan kita. Sebab itu,
bila kita bekerja dengan bersungguh-sungguh. Maksudnya bukan bila mana kita pergi bekerja, kita mengular pergi tempat lain, kan, kita buat benda yang tidak berfaedah, ya. Kita buat benda-benda yang Allah tak suka, kita buat benda-benda yang isteri kita tak suka. Takut apa? Takut rezeki yang kita bawa balik kepada keluarga kita menjadi rezeki yang tak berkat. Jadi gunakan, jadi menjadikan keberkatan ini menjadi panduan dalam kehidupan kita. Apa yang kita nak buat, cari keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pada pagi yang mulia ni kita nak pergi kerja, jadikan tanamkan dalam diri kita, ya Allah, aku pergi bekerja ni niat lillahi taala, aku nak bawa rezeki yang berkat untuk anak bini aku. Walaupun rezeki kita, walaupun gaji kita tak banyak sekalipun, tapi insya-Allah bila rezeki kita berkat, maka akan mencukupi. Walaupun anak kita ramai. Contoh, walaupun anak kita ramai, kan, tapi rezeki kita berkat, ya, keluarga kita bahagia, itu yang penting. Tak penting kalau kita kaya tapi tak bahagia, macam mana? Tapi yang penting adalah bila mana kita hidup biasa-biasa je, tapi hidup kita dan keluarga kita bahagia di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, itu maksud perkataan ilaika mubarak. Bila kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maksud mubarak itu apa? Berkat dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana lagi kata hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, ya, daripada Imam Bukhari dan juga Muslim meriwayatkan, al-kafiru ya'kulu fi sab'ati am'a wal mu'minu ya'kulu fi mu'ain wahid. Ya, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis daripada Bukhari dan Muslim ini mengatakan bahawa orang kafir makan dengan 7 perut, dan manakala orang Islam makan dengan 1 perut. Maksudnya apa, tuan-puan? Barakah ini, berkat ini bermaksudnya apa? Ya, maksud kat sini Nabi kata orang kafir makan dengan 7 perut. Orang kafir ni walaupun kita bagi rezeki, walaupun Allah bagi rezeki kepada mereka, tapi tak pernah cukup. Tak pernah cukup dan tak akan cukup. Tetapi ya, manakala orang Islam makan dengan 1 perut. Makan dengan 1 perut ni apa? Maksudnya bila Allah bagi rezeki kepada kita, kita rasa apa? Cukup. Alhamdulillah. Kita rasa cukup bila mana Allah bagi rezeki pada kita. Ya. Kita rasa, taklah kita rasa tamak, kita rasa apa yang Allah bagi pada aku tu dah mencukupi dah. Dah mencukupi. Tak macam orang kafir, bila mana Allah bagi rezeki kepada mereka, mereka ingkar. Nikmat mana lagi yang kamu nak dustakan? Sedangkan Allah dah bagi banyak nikmat kepada kamu. Ya, Allah dah bagi banyak nikmat kepada kamu, tapi kamu tidak pernah bersyukur. Kamu tidak pernah rasa cukup apa yang ada dalam kehidupan kamu. Sebab itu tuan-puan, setiap kali lepas kita solat, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah pupuk dalam diri kita rasa sifat qanaah yang ada dalam diri kita. Ya Allah, kurniakanlah aku rasa sifat qanaah yang ada dalam diri aku. Ya, supaya Allah bagi qanaah ni apa, tuan-puan? Sifat yang mencukupi dalam diri kita. Ya, supaya kita rasa bersyukur dengan apa yang Allah kurniakan kepada kita. Ya, ya Allah, Tuhanku, kurniakanlah aku rasa sifat qanaah dalam diri, supaya aku bersyukur dengan apa yang kau kurniakan kepada aku, yang kau kurniakan kepada anak bini aku, yang kau kurniakan kepada keluarga aku. Amin amin ya rabbal alamin. Supaya Allah SWT memberikan rasa mencukupi dalam diri kita. Sebab apa, tuan-puan, kita kena berdoa supaya bila kita rasa Allah bagi satu nikmat, walaupun nikmat tu tak besar, tapi kita rasa nikmat tu suatu nikmat yang besar terhadap diri kita. Suatu nikmat yang mencukupi pada diri kita, pada keluarga kita. Sebab itu kena ada rasa qanaah dalam diri, rasa mencukupi. Ya, ingatlah bahawasanya orang kafir dia tak pernah cukup. Allah bagi nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, tak pernah cukup. Tapi kita orang Islam, walaupun nikmat kita tak banyak macam orang kafir, maksud kita ni tak adalah kaya macam orang lain, tapi keluarga kita bahagia, kita cukup, kita rasa cukup. Itu yang penting. Ini penting, berkat dalam kehidupan kita. Pupukkan rasa berkat, yang pupukkan rasa bila mana kita nak pergi bekerja, pupukkan dalam diri kita, aku kena cari rezeki yang berkat. Ya, tak kata apa? Tak semestinya kita perlu menjadi orang kaya untuk kita bahagia. Walaupun kita orang biasa-biasa saja, kita juga berhak bahagia. Ya, kita juga berhak bahagia dengan adanya berkat dalam kehidupan kita. Ya, okey, kemudian kita sambung lagi keistimewaan Al-Quran. Ya, bila kita sebut tentang keistimewaan Al-Quran, tuan-puan, Al-Quran ini yang pertama, apanya istimewanya Al-Quran? Yang pertama,
Yang istimewanya Al-Quran ini adalah kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran adalah kitab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kitab yang ditulis oleh manusia, tetapi kitab yang ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kitab ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran. Ya, istimewanya Al-Quran ini adalah kitab mahfuz. Ya, perkataan mahfuz ini maksudnya apa? Kitab yang terpelihara, yang dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maksudnya apa? Ya, mafhumnya, sesungguhnya kamilah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran dan memelihara Al-Quran. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah juga yang memelihara Al-Quran. Ya, tuan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut tentang Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, Allah yang pelihara Al-Quran, ya, maksudnya apa? Ya, Allah jaga Al-Quran ini. Ya, sebagaimana Allah jaga Al-Quran ini, bila mana Al-Quran ini diturunkan, dan Allah akan jaga Al-Quran ini sehinggalah hari kiamat. Allah akan jaga dan Allah akan pelihara Al-Quran sehinggalah hari kiamat. Ya, bila kita sebut tentang Al-Quran ini, tuan-puan, ingat tak 3 tahun lepas? Ya, 3 tahun lepas bila mana ada satu peristiwa yang ada satu peristiwa di negara Eropah, bila mana ya, mereka ini membuat demonstrasi, dan mereka ini, ramai di antara mereka ini yang mencampak Al-Quran, membuang Al-Quran, memijak Al-Quran. Ya, tanda protes terhadap umat Islam. Ya, tanda protes terhadap umat Islam, tanda protes terhadap Al-Quran. Ya, 3 tahun lepas, kalau tak salah saya, 3 tahun lepas, ya, berlakunya demonstrasi di negara bukan negara Islam, ya, negara Mak Saleh. Yakni mereka ini kata apa, mencampak Al-Quran, memijak Al-Quran depan halayak ramai dan beramai-ramai. Ya, kalau kita tengok peristiwa ini, tuan-puan, Allah memberi pengajaran kepada kita bahawasanya, ya, bahawasanya kalau kita tengok balik, benda ni viral tau, benda ni viral 3 tahun lepas. Kalau kita tengok ada satu kisah bila mana mereka ni, ada di antara mereka yang pada waktu tu mereka memijak Al-Quran. Dan selang beberapa hari selepas itu, tuan-puan, orang yang memijak Al-Quran pada waktu itu, ada di antara mereka yang memijak Al-Quran pada waktu itu, Allah bayar cash. Ya, bila mana dia memijak Al-Quran, tak lama lepas tu, ya, dia ni kena langgar lori, dan pada waktu tu dikatakan dia ni kudung. Bila diceritik balik, rupanya mereka ini adalah orang yang orang yang membuat demonstrasi berkaitan dengan Al-Quran, yang dicampak Al-Quran, dipijak Al-Quran, dihina Al-Quran dan sebagainya. Kemudian ada lagi pada waktu itu, ya, dan pada ketika itu ada juga di antara mereka ini yang Allah beri pengajaran kepada kita, ada di antara mereka yang kena renjatan elektrik. Ya, nak dikatakan dekat sini, tuan-puan, mereka yang menghina Al-Quran, ya, mereka yang mencampak Al-Quran, yang tidak memuliakan Al-Quran, Allah bayar cash atas dunia ni. Allah bayar cash. Ya, Allah bayar cash atas dunia ni. Ada yang mati, kena renjatan elektrik. Ya, ada yang kudung, ada yang kaki kudung dan sebagainya. Dia katakan dekat sini, tuan-puan, Allah jaganya Al-Quran ini, daripada Al-Quran ini diturunkan sehinggalah Al-Quran ini sehinggalah berlakunya hari kiamat. Maksud kat sini, Allah jaga Al-Quran ini daripada orang yang tidak memuliakan Al-Quran. Allah bayar cash kepada mereka. Okey, kemudian lagi kita pergi kepada keistimewaan Al-Quran. Ya, istimewaan Al-Quran ini, tuan-puan, yang ketiga adalah Al-Quran ini adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Quran adalah mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tak diragukan lagi Al-Quran ini memberikan sumber yang tepat dan bermanfaat kepada kita. Sebab itu, tuan-puan, bila kita kaji Al-Quran, ya, ya, kita tahu tentang saintifik yang tepat, kemukjizatan metafizik, kita tahu berkenaan dengan kemukjizatan retorik dan artistik. Ya, dan banyak lagi bila kita kaji Al-Quran, kita akan tahu sumber-sumber yang tepat daripada Al-Quran. Sebab itu kebanyakan Al-Quran ini dikaji oleh siapa? Dikaji oleh orang bukan Islam.
Sebab itu kebanyakan Al-Quran ini dikaji oleh orang bukan Islam. Kemudian bila orang bukan Islam mengkaji Al-Quran, kemudian dia dapat satu ilmu yang baru daripada Al-Quran, dan dia claim ilmu itu datang daripada dia. Sedangkan ilmu itu bukan datang daripada dia. Ilmu itu datang daripada Al-Quran. Ya, sebab itu Nabi kata, tuan-puan, apabila kita ditimpa kesusahan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ya, apabila kita ditimpa masalah dalam kehidupan kita, maka kembalilah kepada Al-Quran. Kemudian Nabi kata, bila mana kita ditimpa kesakitan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Ya, bila kita ditimpa kesedihan, maka kembalilah kepada Al-Quran. Ingatlah tuan-puan bahawasanya, kata Imam Muslim berkata, Imam Muslim pernah berkata, katanya Al-Quran ini adalah ubat segala penyakit kecuali maut. Ya, Al-Quran ini adalah ubat segala penyakit kecuali maut. Kecuali maut. Sebab itu Nabi kata tadi, bila kita rasa marah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Bila kita rasa sedih, maka kembalilah kepada Al-Quran. Bila mana kita rasa sakit, maka kembalilah kepada Al-Quran. Bila kita rasa kita ada masalah, maka kembalilah kepada Al-Quran. Sebab itu Nabi ajarkan kepada kita, bila kita rasa hati kita ni gundah gulana, kita rasa hati kita tak tenang, maka perbanyakkan baca surah Yasin, yakni hati Al-Quran. Ya, surah Yasin yakni hati Al-Quran, dengan niatkan bahawasanya, ya Allah, bila mana keberkatan aku baca surah Yasin pada pagi ni, maka kau tenangkan hati aku. Ya, kau tenangkan hati aku daripada rasa rendah, rasa gundah gelana dan sebagainya. Ya, kita niat bila kita baca surah Yasin tu supaya Allah tenangkan hati kita. Ya, baca surah Yasin, sebab Yasin itu merupakan hati Al-Quran. Dan kata Imam Muslim, Al-Quran adalah ubat segala penyakit kecuali maut. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita di dalam iman, dan kita menghembuskan nafas yang terakhir dengan bibir yang basah. Ya, dengan bibir yang basah berkumat kamit melafazkan ayat suci Al-Quran. Ya, insya-Allah. Ya, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut tentang bila kita menghembuskan nafas yang terakhir, mudah-mudahan mulut kita sedang berkumat kamit membaca Al-Quran. Ya, teringat suatu kisah tahun lepas. Teringat satu kisah di mana tahun lepas di Indonesia. Ya, kalau kita ingat balik, waktu tu hari nuzul Quran, ya, hari nuzul Quran. Ya, waktu tu kan ramai orang buat tadarus Al-Quran. Kemudian ramai yang buat live, ya, baca Al-Quran, ya, beramai-ramai dan sebagainya, ya, di Indonesia. Ada satu kisah yang menarik perhatian saya, di mana ya, waktu tu ramai yang sedang buat live baca Al-Quran. Kemudian ada satu kelompok, satu kumpulan ni, kumpulan muslimat. Ya, ada seorang hamba Allah ni, dia mengetuai bacaan Al-Quran, ataupun ustazah ni dia mengetuai bacaan Al-Quran. Ya, kalau tak salah waktu dia sedang baca surah Yasin, kalau tak salah. Ya, dia sedang mengetuai bacaan Al-Quran. Pada waktu tu, bila sedang mengetuai bacaan Al-Quran tu, tuan-puan, ustazah mengetuai tu, ya, waktu tu dia sedang baca ayat yang ke-9, kalau tak salah. Dia sedang baca ayat ke-9 dalam Al-Quran. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir ketika mana dia sedang membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, kisah ini sangat famous. Ya, tahun lepas sangat famous dan viral kisah ni, berkaitan dengan berkaitan dengan ustazah ni, dia meninggal dalam keadaan dia mengetuai bacaan tadarus Al-Quran. Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya dan insya-Allah, ya, insya-Allah mereka ini ditempatkan dalam golongan orang-orang yang beriman. Ya, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak tahu bagaimana kematian kita. Kita tak tahu bagaimana hidup kita, bagaimana mati kita, bila mati kita, kita tak tahu. Ya, kita tak tahu. Jadi bersiap sedialah. Ya, jadi bersiap sedialah bila mana kita nak menghadapi sakaratul maut. Sebagaimana, ya, ada ulama yang mengatakan bahawa kita akan mati dalam keadaan apa yang sering kita lakukan.
Ya, sebagai contoh tuan-puan, bila mana kita ni orang yang sentiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jaga solat kita jaga puasa kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bila kita jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah pilih kita mati dalam keadaan bila mana kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian ya, sebagaimana kata ulama, kita ni akan mati dalam keadaan apa yang sering kita lakukan. Ya, sebagai contoh, bila mana kita ni orang yang sentiasa sering berzikir, ya, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW, orang yang sentiasa istighfar, ya, membasahkan lidah dengan sentiasa berzikir kepada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-puan, bila kita ni, mudah-mudahan kita ni orang yang sentiasa mengaji, orang yang sentiasa mengaji, ya, orang yang sentiasa belajar Al-Quran, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita sedang membaca Al-Quran. Sebab itu, banyakkan buat perkara-perkara yang baik. Sebab apa? Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang baik. Ya, dalam keadaan yang baik. Kemudian, kita sambung lagi sebagaimana ada satu hadis. Ya, ada satu hadis Nabi daripada Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, Al-Quran syafi'u musyafa'un wa mahillun musaddaqun faman ja'alahu imamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilal nar. Yakni, ya, daripada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi kata Al-Quran itu dapat memberi syafaat, yakni dapat memberi pembelaan dan akan diterima syafaatnya, juga menjadi penuntut yang sangat dipercaya. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pimpinannya, sebagai sahabatnya, pasti dibawa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya, maka pasti akan ditarik ataupun diheret ke dalam api neraka. Ya, hadis ini jelas membuktikan kepada kita bahawasanya Al-Quran ini memberi manfaat dan memberi syafaat kepada orang yang sering membaca Al-Quran, dan akan memberi syafaat kepada orang yang menjaga dan membaca Al-Quran. Itu maksudnya. Dan juga Al-Quran ini akan memasukkan kita ke dalam syurga bagi orang yang menyantuni Al-Quran. Dan barang siapa yang meletakkan Al-Quran di belakangnya ataupun tidak memuliakan Al-Quran, maka akan diheret ke dalam azab api neraka. Barang siapa yang mengabaikan Al-Quran, barang siapa yang memburuk-burukkan Al-Quran, maka akan diheret ke dalam api neraka. Jadi tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahawasanya bila kita mati nanti, sahabat baik kita di dalam kubur adalah Al-Quran. Bila mana kita jadikan Al-Quran sahabat baik kita. Sebab itu gunakan sebanyak-banyaknya, gunakan dan jadikan Al-Quran ini manfaat dalam hidup kita. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan. Lagi-lagi dalam bulan Ramadan, kita jadikan Al-Quran ini sahabat baik kita, sahabat karib kita yang sentiasa ada dengan kita. Zaman sekarang tuan-puan, ya, zaman sekarang tak perlu kita nak bawa Al-Quran kulu-kili, ya, tak perlu. Ya, zaman sekarang senangnya semuanya berada di hujung jari. Kita buka telefon juga ada Al-Quran. Kita boleh tadabbur Al-Quran. Kita boleh baca Al-Quran dekat mana sahaja. Kita boleh, di mana sahaja kita berada, kita boleh baca Al-Quran. Ya, tetapi Nabi kata bila mana kita baca Al-Quran, ya, kita pegang Al-Quran, lagi banyak pahala dia. Contoh kalau kita baca Al-Quran, ya, kita tengok Al-Quran, kita pegang Al-Quran, kita baca Al-Quran, lagi banyak pahala dia. Lagi banyak pahala dia. Maksud di sini, nak baca Al-Quran ni tak semestinya kita kena ada Al-Quran. Zaman sekarang di hujung jari dekat dalam telefon pun dah ada Al-Quran. Jadi kata apa, jadikan Al-Quran ini sahabat baik kita. Mudah-mudahan di dalam kubur nanti, bila kita mati nanti, Al-Quran akan bercahaya dan akan menemani kita di dalam kubur nanti, insya-Allah. Kemudian hadis daripada Abdullah bin Mas'ud berkata, Inna hazal Quran ma'dubatullah, yakni sesungguhnya Al-Quran ini adalah sebagai hidangan, jamuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pelajarilah Al-Quran ini sehingga kamu pandai. Pelajarilah Al-Quran ini sehingga kamu pandai. Sebab itu tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah kata Al-Quran ini merupakan hidangan, jamuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka belajarlah Al-Quran, ya, supaya
kita pandai mengaji Al-Quran. Mungkin ada di antara kita yang tak pandai nak baca Al-Quran. Mungkin kita baru nak baca Iqra, mungkin kita baru nak baca Mukadam, An In Un, Ban Bin Bun, Tan Tin Tun, San Fin Tun. Tak ada masalah. Ya, semua itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, belajarlah Al-Quran. Kemudian Allah kata apa lagi? Fata'allamu ma'dubatullahi mastata'tum. Yakni sesungguhnya Al-Quran ini sebagai tali hubungan kepada Allah yang sangat kukuh. Ya, Al-Quran ini sebagai tali hubungan kita pada Allah yang sangat kukuh. Selain daripada kita solat itu adalah bila mana kita komunikasi dengan Allah. Begitu juga bila kita baca Al-Quran. Bila kita baca Al-Quran, maksudnya kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kita baca Al-Quran, kita ada tali hubungan yang kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Inna hazal Quran hablullahil matin. Yakni adalah Al-Quran ini sebagai tali hubungan Allah yang sangat kukuh dan sebagai cahaya yang menerangi dan ubat untuk menyembuh yang sangat berguna, dapat memelihara siapa yang berpegang kepadanya. Maksudnya ini tuan-puan yang mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran ini banyak manfaatnya. Ya, kalau kita sakit, maka carilah Al-Quran. Kita ada masalah, maka carilah Al-Quran. Kita dalam kesedihan, maka carilah Al-Quran. Kemudian dalam hadis ini, fa innallaha ta'ala ya'jurukum ala tilawati bikulli harfin ashrun hasanatin. Ama inni la aqulu alif lam mim asharatun walakinnal al-lafi asyaratun walam min asyaratun wal mima asyaratun. Yang ini katanya, bacalah ia maka Allah akan memberimu pahala untuk tiap huruf 10 kebajikan. Ingatlah aku tidak mengatakan alif lam mim itu hanya 10, tetapi alif 10, ya, lam 10 dan mim juga 10. Maksud kat sini nak dikatakan bahawa Allah ini sangat baik tuan-puan. Bila kita baca Al-Quran, perkataan alif lam mim. Alif lam mim, ya, bukan 10 pahala. Alif 10, lam 10, mim 10. Dah 30 dah. Maksud kat sini Allah sangat pemurah, Allah sangat penyayang. Ya, Allah nak kita baca juga Al-Quran. Walaupun kita ni tak pandai baca Al-Quran, ya, kita belajarlah baca Al-Quran. Sebab apa? Satu huruf yang kita baca, satu huruf yang kita belajar, adanya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, adanya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Yazid bin Abi Habib berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Man istazharal Quran haffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihi al-azab wa in kana kafirin. Yakni sesiapa yang mempelajari Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan meringankan siksa terhadap kedua orang tuanya meskipun mereka itu adalah orang yang kafir. Maksud di sini tuan-puan, bila mana kita ni sebagai seorang anak, kita usaha untuk baca Al-Quran, kita usaha untuk belajar Al-Quran, maka pahala kita tu Allah akan sampaikan kepada mak ayah kita. Ya, ini Nabi kata apa? Siapa yang mempelajari Al-Quran, walaupun dia tak tahu baca Al-Quran, tapi dia cuba belajar. Walaupun kita baca Iqra sekalipun, maka Allah akan meringankan siksaan mak ayah kita dalam kubur, walaupun mak ayah kita orang kafir. Jadi kat sini tuan-puan, belajarlah Al-Quran, ya, belajarlah Al-Quran walaupun kita ni tak tahu. Kita tak tahu hukum Al-Quran, kita tak tahu tajwid Al-Quran, kita tak tahu huruf Al-Quran, kita tak tahu. Cubalah belajar. Ya, sebab apa? Satu huruf ini, ya, satu huruf adanya pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca surah Yasin, ya, Yasin 2 huruf dah 20. Bukan Yasin tu 1, ya 10, sin 10. Bila mana kita baca lagi Al-Quran, kita belajar lagi baca Al-Quran, banyak pahala dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat lagi banyak pahala. Sebab apa? Orang yang pandai baca Al-Quran dapat 1 pahala, tetapi orang yang berusaha untuk membaca Al-Quran, dia dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala dia usaha untuk baca Al-Quran. Yang kedua, pahala dia membaca
huruf Al-Quran. Maksudnya orang yang tak tahu baca Al-Quran, orang tak tahu nak mengaji Al-Quran ni, walaupun dia baca Iqra' sekalipun, dia dapat pahala yang lagi banyak. Sebab apa? Ada pahala orang yang berusaha untuk mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akhir sekali kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada Al-Quran bila mana kita dalam keadaan kita kesedihan, di dalam keadaan kita kekurangan, keadaan kita kesulitan, maka carilah Al-Quran. Sebagaimana Nabi kata, sehari kita meninggalkan Al-Quran, Al-Quran meninggalkan kita selama seminggu. Seminggu kita meninggalkan Al-Quran, Al-Quran meninggalkan kita selama sebulan. Sebulan kita meninggalkan Al-Quran, setahun Al-Quran meninggalkan kita. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merezekikan kepada kita waktu yang lapang, merezekikan kita waktu yang lapang, dan merezekikan kepada kita untuk kita pandai membaca Al-Quran, insya-Allah. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Tadi kita dah buka kuliah kita, mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Okay, tak terlambat lagi belum terlambat lagi untuk saya nak ajak sama-sama kita untuk bersedekah ataupun infak dana di surah An-Nur fasal 3A Bandar Selatan. Orang kata apa? Sedekah subuh. Mudah-mudahan bila kita berbanyakkan sedekah subuh, lagi dalam bulan Ramadan ni, Allah murahkan lagi rezeki kita, Allah berkatikan lagi rezeki kita. Mudah-mudahan bila kita sedekah tu tuan-puan, niat dalam hati kita, ya Allah, mudah-mudahan aku sedekah subuh pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan surau ini memberi manfaat kepada semua orang, memberi manfaat kepada orang lain, dan mudah-mudahan hidup aku, keluarga aku bahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baik itu datang pada Allah, dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.